Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod channel terkini ya, satu wawancara siapa yang tidak kenal bersama dengan Ed Ngasri ya, bekas ataupun pelakon terkenal sebelum ini sahabat semua yang kini ya menyertai politik ya, sebagai ahli politik khususnya di Parti UMNO. Jadi apa yang dicerahkan ya melalui soalan daripada moderator ini agak menarik ya untuk kita dengar, dan juga jawapan pencerahan padu ya yang diberikan oleh Ed Ngasri ini. Jadi sahabat semua, menarik untuk kita dengar bersama apakah yang dinyatakan ya oleh Ed Ngasri ini terhadap soalan yang dikemukakan kepada beliau. Jadi tanpa membuang masa, saya mau membawakan kita untuk melihat dan juga menonton. Itu ikon wanita. Saya tak tahu sama ada Anne agree ataupun tidak dengan pandangan ni. Tentang ikon sebenarnya saya pernah ada plan lah sebenarnya memang ini sedikit lah pandangan dan idea tentang ikon ni. Sebenarnya kita perlu membina ya. Ikon ni, bakat ni semula jadi tu Allah bagi, memang kita dijadikan ada bakat-bakat yang tersendiri. Tetapi untuk membina ikon ya, memang kita perlu, UMNO perlu membina ya, perlu plan ya. Ini pun jangka masa yang sangat diperlukan. Mungkin selepas ini perlu ada beberapa nama yang boleh di-highlight, dia seiring dengan parti, perlu di-guide apa dia nak buat apa, dan didukung oleh semua ahli-ahli UMNO. Wajib, kerana kita ada mungkin 200 ikon dalam UMNO ni yang perlu kita highlightkan supaya ianya adalah branding kepada UMNO. Ini salah satu cadangan dan idea lah yang ingin saya bawa supaya dia menjadi satu fenomena kepada UMNO itu sendiri. Memang kita boleh menawarkan diri, kita boleh bertanding dan kita boleh menang, tetapi untuk membina ikon memang kita kena membina. Dia tidak boleh jadi naturally berbakat begitu. Dia bukan kerjaya. Sebab ikon ni dia idola. Jadi idola ni sebab tu influencer, dia boleh jadi banyak sangat sebab dia mengikut lah. Dia ada ikut cara orang ni, kan tak dia plan gitu. Jadi begitu juga dengan ikon. Ikon ni kena bina. UMNO perlu bina yang menggambarkan kita supaya dia tidak lari daripada track kita. Kita kena jaga supaya the next level ni diorang ni akan jadi calon-calon mungkin di parlimen mana-mana ya. Jadi saya ingin menjadi salah seorang yang ingin bersama-sama membantu untuk membina ikon tu. Sebab saya rasa kita memang ketadusan ikon tu, sedangkan sebenarnya kita mempunyai pemimpin yang sangat-sangat hebat banyak. Tapi ikon tu kita tak dapat nak bina betul-betul sebab mungkin yalah kita terlalu sibuk dengan banyak. Sebenarnya UMNO ni terlalu banyak sangat kerja yang macam you memang hari-hari jumpa orang, hari-hari sampai kita terlepas pandang tentang betapa pentingnya influencer dan ikon ni dalam parti, sebuah parti macam diorang bina kan. Sebab tu mungkin Datuk Seri Zahid pun Presiden dia dah sampaikan hasrat dia untuk membina sekolah politik tu, untuk membina ikon salah satunya. Jadi itu memang perancangan selepas ini akan dibuat adalah siapa yang menang Ketua Puteri dan Ketua Pemuda, mereka mengambil tanggungjawab untuk membina sekolah politik. Ini adalah salah satu untuk ikon anak muda. Tapi ikon ni tak semestinya orang muda, orang yang matang juga boleh, tapi perlu dibina supaya guideline tu okey, 10 benda ni you kena buat ni je. Jadi kita follow benda tu yang setiap hari apa benda, dan kita perlu bawa. Ingat kita ada 200 orang yang perlu kita bina dalam UMNO ni. Jadi kita kena sentiasa berbuka hati terbuka hati untuk membawalah orang-orang yang lebih hebat ni ke tengah lah. Semestinya bukan saya lah, saya tak ada cita-cita untuk jadi ahli parlimen. Jadi saya cakap awal-awal. Okey Su, untuk menjadi ikon ni sebab ini tajuk penting yang kita perlu sedar dan kita perlu ambil serius Untuk membina satu ikon, kita tak boleh lari daripada memahami keperluan, kehendak kluster-kluster yang ada dalam ataupun isu-isu yang sedang melanda wanita-wanita, bukan saja wanita UMNO tapi wanita-wanita yang ada di negara kita. Salah satu contoh kalau kita tengok isu yang contemporary, contoh isu wanita berkahwin dengan warga negara bukan warga negara Malaysia, kemudian lahir anak di luar. Civil society mereka membicarakan soal ini, tetapi kalau kita tengok dalam UMNO senyap sunyi. Banyak lagi isu-isu contemporary yang berlaku di luar yang orang lain pick up, tetapi saya tengok mungkin dalam UMNO ramai yang mungkin kurang berminat dengan isu-isu contemporary, dan ini menyisihkan UMNO lebih banyak di kalangan publik. Komen sama ada betul atau tidak apa yang saya faham? Mungkin Datuk, saya tidak mengatakan tidak dan saya tidak juga mengatakan ya, di mana kadang-kadang mereka tak tahu nak jawab bagaimana apabila macam sebagaimana saya cakap tadi, perlu ke jawab. Kalau isu, contohnya isu yang Datuk sebut tadi, adakah siapa yang perlu jawab? Jadi masing-masing confused. Siapa ni? Adakah betul saya ke
ketua puteri ke, exco ke, siapa yang ada local standing untuk menjawab. Jadi itu perkara yang perlu dijelaskan lah, mungkin naratif daripada Datuk sendiri, daripada Pumas Penerangan, untuk sampai ke bawah dan sampai kepada wartawan-wartawan UMNO tadi. Jadi dengan satu naratif, mereka bergerak, dicambahkan, dicanaikan dalam bahasa mereka, saya rasa insya-Allah benda itu akan sampai. Tetapi Datuk, satu perkara yang perlu kita ingat, kalau 2013 Facebook itu sangat popular, satu platform media sosial yang sangat popular. Tapi itu dulu. Kalau sekarang 2020, daripada 2022 2023 ni TikTok. Tapi ke depannya bagaimana? Jika kita sedang berhadapan dengan PRU, akan berhadapan dengan PRU 16, kita dah kena tengok, dah plan jangka masa panjang, dah kena ada platform mana yang kita perlu kuasai. Jadi saya sendiri Datuk, bila dah kata 20 tahun saya dalam media tu, saya tertepu. Saya fikir apa nak buat ni benda rasa macam mana, saya rasa tak best lah story ni. Jadi saya lanjutkan pelajaran saya dalam bidang kewartawanan multimedia tu di UUM. Jadi di situ saya belajar apa benda yang terbaru. Sampaikan satu rupanya saya fikir saya dah shock sendiri lah ni dengan TikTok dan sebagainya. Tapi sebenarnya Al Jazeera dah perkenalkan, ada satu kajian membabitkan platform gaming journalism. Jadi saya terpanggil, apa benda gaming journalism? Itu yang kata kalau Minecraft kan, so orang melihat dalam game tu mereka mencipta satu dunia mereka sendiri. Jadi bayangkan kalau kita dah tahu ke depan bagaimana jangka masa panjang gaming journalism, contoh tu bukan saya minta buat Jadi benda tu dah kata susun atur dari segi strategi tu akan kena. Message tu menggunakan platform yang betul. Jadi kalau sekarang ni, maaflah kalau saya pun memang aktif di Facebook saja. Saya kurang di Instagram, TikTok. Di kalangan orang-orang yang dewasa saja tu di Facebook ni, anak saya pun Facebook tu apa? Mereka dah ke depan. So sekarang ni TikTok. Okey, 5 tahun. Apa dia? Jadi kita dah kena catch up supaya kata ada satu study, adakah kata story ataupun isu yang kita bawa tu sampai kepada golongan sasar. Kalau saya diberi peluang, saya minat nak kaji adakah benda tu maksudnya dapat kepada golongan muda. Sebab itu yang sedang saya kaji sekarang untuk dalam saya punya thesis lah. Mungkin itu saya boleh kongsikan ini. Alright. Baik, itu apa yang Su cakap tadi itu adalah technology adoption ataupun platform-platform ataupun channel yang ada untuk kita salurkan maklumat. Tetapi bila kita cerita pasal ikon tadi, balik pasal ikon tadi, untuk melahirkan ikon tadi Su cakap sekarang ni kita confuse dari segi local standard ataupun dari segi authority, boleh cakap ke tak boleh cakap kan. Kadang-kadang bila kita dah masuk dalam hierarki, dah masuk dalam exco ni, dia dah jadi lain pula lah. Nanti salah cakap lah apalah. Tetapi berhati-hati tetapi apa yang rakyat nak di luar sana ialah mereka nak dengar ada pemimpin wanita seiring dan sekata dalam menyuarakan hasrat mereka. Yang ini saya rasa UMNO mungkin agak terkebelakang kerana kita masih berfikir soal hierarki, soal siapa nak cakap, boleh ke aku cakap. Tapi di luar sana siapa yang jadi champion ialah mereka yang mampu menyuarakan isu-isu rakyat. Komen Anne? Yelah, macam saya cakap tadi, sebabkan diorang dah plan tau. Sebenarnya diorang dah plan benda tu, berapa orang yang perlu diorang highlight, siapa yang perlu diorang highlight. Sebenarnya parti lain dah plan lama kan. Saya pun tahu memang macam DAP ke apa ke, semua dah memang ada sekolah politik lama dah diorang ni. Jadi diorang membina ikon tu dah ada, rangkaian tu dah ada. Dan apa benda yang diorang ni, setiap info pun diorang bercakap, semua dah ada tag semua. Okay, you cakap ni je yang you kena cakap kan, apa benda isu semasa, semua dah ada. Jadi kita memang memerlukan, rasanya kena ada orang yang macam tu lah, membantu kita. Kalau rasa macam saya bukanlah orang hebat dan bijak dan pandai, macam boleh semua benda saya faham gitu, semua kan? Benda dia cakap tentang negara ni hebat sangat, tak lah. Saya pun bukan sampai ke segitu. Saya mungkin boleh membantu apa yang boleh, tapi ilmu tu tolonglah bagi kat saya, supaya saya boleh berdepan dengan orang, supaya saya boleh bercakap apakah benda yang boleh saya kata supaya ini tidak mendapatkan imej yang tidak baik kepada parti saya. Saya rasa sebenarnya kita perlu saling membantu antara satu sama lain kot. Cuma yalah, ini mungkin tengah musim pemilihan, belum ada lagi siapa yang belum dipilih kan. Mungkin selepas ini insya-Allah banyak benda-benda yang boleh diperbaiki lebih baik itu akan berlaku ya. Sebab pemilihan kali ini
sebab dia memikirkan macam mungkin yang isu yang baru ni diorang tak pick up tu kan, semua sibuk kempen kat cawangan dan pusat cawangan. Yalah, satu bahagian bukan 1-2 cawangan, ada yang 118, ada yang 60, ada yang 30. Jadi mungkin keadaan tu tengah situasi yang masing-masing kita berkempen. Yalah, kita pun dah bukannya ramai macam dulu kan. Jadi macam situasi tu membuatkan yang isu semasa yang sekarang ni kita tak ambil fikir sangat lah kan. Jadi pada saya sebenarnya memang ikon ni perlu dibina. Dia tidak boleh naturally jadi, kena bina bersama-sama. Dan insya-Allah saya percaya pemilihan kali ini pasti ada penambah baik itu lebih banyak, sebab mungkin orang-orang yang lebih yang bertanding ni semua mempunyai hasrat-hasrat yang ada mission untuk membantu UMNO ni sehabis baik. Semua kita yang bertanding ni pasti ada agenda yang tersendiri untuk membantu UMNO sehabis baik. Tapi kalau diberi peluang dan ruang, kita akan gunakanlah platform tu untuk menyampaikan supaya UMNO tu lebih menjadi sinar baru, ya, lebih diterima, lebih nampak kontemporarinya tu semasa dengan di hari ini, insya-Allah. Baik, saya suka nak sambung tentang tentang contemporary dalam UMNO ni. Kita berhadapan dengan ada banyak dakwaan, ada banyak penalisis berpendapat bahawa dalam UMNO ni sistem feudalism, feudal masih lagi ada warlord, masih lagi kena ikut ketua, itu masih lagi terlalu kuat, dan dia berlaku di semua peringkat. Jadi di situ mungkin ada hambatan untuk kita melahirkan ikon. Kerana untuk rakyat melihat ikon, orang tu kena bercakap. Ahli politik, dia kena bercakap. Dia kena menjawab isu, dia kena mengulas isu, dan dia kena membawa idea-idea yang rakyat mahukan. Pada pandangan Su lah, bagaimana kita boleh melahirkan satu kepimpinan wanita yang kita lari daripada sistem feudalisme yang seakan-akan nak mengongkong. Orang tertentu boleh cakap, orang lain jangan bercakap, diam. Ini cabaran ni kerana dalam UMNO kita suka macam ni, kerana senang kita nak kontrol. Tapi rakyat di luar sana nak mencari ikon, kalau dia tak dengar, kalau pemimpin tak menunjukkan diri, dia pun tak tahu ni ikon apa ni. Komen. Jadi mungkin saya jelaskan dari segi ikon. Saya setuju dengan Datin tadi, perlu dibina. Jadi ikon sendiri definisinya besar, Datuk. Mungkin di kalangan belia, contohnya yang berminat dengan game, ikonnya siapa? Dengan motor, suku. Contohnya kalau dulu kita ada bosku, okey, minta maaf dah dipenjarakan lebih awal selepas pilihan raya. Saya rasa itu memberi kesan yang sangat besar kepada PRU15. Itu hakikat. Itu pandangan saya pribadi, saya, Datuk. Jadi contohnya ikon di contohnya inilah sebagai artis kita ada Datin N. Jadi definisi ikon tu tengok kepada individu yang nak melihat. Jadi dan apa juga isu yang dia nak bawa. Betul, Datuk. Jadi kalau si A ni kurang ilmu berkenaan itu, kita nak cerita pasal ekonomi tapi kita tak tahu. Contoh ya, Datuk, berhadapan dengan media. Kalau saya lah, Datuk, saya nak interview ekonomi, saya akan cari orang yang pandai, orang yang tahu nak jawab. Mungkin saya akan cari Tuan Hisham Jalil untuk fokus dari segi ekonomi. Kalau dari segi sosial, mungkin Datuk Seri Ahmad Maslan. So dia dah kata masak, benda tu catchy. Jadi ikon tu sudah ada. Tapi kalau nak membina orang-orang baru, nak memberi peluang kepada orang baru, mungkin sebelum melangkah berniat ke arah itu, yang penting kena ada satu engagement dengan akademik. Kita bukan tahu semua. Kita perlu berguru dengan akademik. Perlu ada pemikir. Supaya kita bercakap ada fakta, kerana akademik ni, ahli akademik, mereka buat kajian berasaskan contohnya teori-teori yang diguna pakai sesuai dengan topik itu. Kajian bagaimana? So itu mereka lebih arif. Jadi kita bila kita tengok berbaik, saya tahu mungkin minum dengan pensyarah ataupun doktor ABC, kita dah dapat banyak idea tu, dapat pandangan. Ya, betul. Dan kita perlu ikut dan sampaikan dalam bahasa kita. Saya rasa antara politik, media dan akademik tak boleh dipisahkan tu. Sebab kita ni tahu takat itu je, dan media pun kalau saya tu tahu takat tu je. That's why saya ambil peluang cuba masuk dalam akademik. Sebab itulah kata dari segi idea kita boleh dicambahkan tu. Kalau nak jadi ikon, you kena juara dalam satu isu. Tapi jangan tersalah kata nasihat. Kalau tersalah nasihat, benda fakta yang dinyatakan tu tak tepat, salah angka dan sebagainya, Backfire. isu tu tak kena dengan isu semasa,
So kita kena tanam lah kat situ tu. Sehebat mana pun dia tu. Jadi penting tu. Betul. Baik, itu yang kita bincangkan tadi. Sekarang ini Okey, itu dia sahabat semua pencerahan daripada dua pemimpin wanita ya dari UMNO yang memberikan pencerahan, memberikan pandangan mereka tentang UMNO kini dan juga ikon dan banyak lagi sahabat-sahabat semua. Jadi menarik ya. Jadi sekiranya anda juga mau berikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda, pandangan anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti Walan Walauntit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih ya, apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel, kita berjumpa lagi. Bye bye.